Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi, di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu pembangunan pengatur caraan dalam mikro pengawal, di mana dalam video ini kita akan belajar mengenal pasti filter antarmuka perisian pengatur caraan dan juga perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 6.4 pembangunan atur cara dalam mikro pengawal. Manakala standard pembelajaran kita pula adalah 6.4.1 mengenal pasti filter-filter pada antarmuka perisian pengatur caraan. 6.4.2 menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengatur caraan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, mengenal pasti filter-filter pada antarmuka perisian pengatur caraan. Kedua, menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengatur caraan. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menerangkan fungsi semua perkakasan yang digunakan bersama perisian pengatur caraan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Mari kita mengenal pasti filter antarmuka perisian pengatur caraan. Terdapat pelbagai pilihan perisian berasaskan grafik yang sesuai dengan papan mikro pengawal yang digunakan. Antarmuka perisian ini juga hampir sama dengan perisian Scratch yang telah dipelajari pada tahun 4. Ini adalah contoh perisian pengatur caraan. Pada gambar di sebelah kiri adalah perisian M-Block, manakala pada gambar di sebelah kanan adalah perisian MAC-code. Namun, dalam pembelajaran kita akan gunakan perisian MAC-code iaitu pada gambar di sebelah kanan. Ini pula adalah contoh paparan antarmuka perisian pengatur caraan berasaskan grafik blok iaitu perisian MAC-code. Jadi, di manakah kamu boleh dapatkan perisian ini? Mari cikgu tunjukkan kepada kamu. Kamu boleh buka pelayar web pada komputer kamu dan kamu buka laman web Google dan kamu membuat carian MAC-code. Kamu type MAKECODE. Kemudian, kamu pilih laman web Microsoft MAC-code for Microbit. Kemudian, kamu klik New Project dan kamu berikan nama projek kamu itu sebagai RBT tahun 5. Kemudian, kamu klik Create. Jadi, ini adalah paparan antarmuka perisian MAC-code. Inilah yang akan kita gunakan untuk membuat atur cara. Jadi, mari kita mengenali filter-filter yang ada pada antarmuka perisian MAC-code kita. Yang pertama adalah simulation area. Simulation area adalah untuk menguji atur cara tanpa menyambungkan perkakasan. Jadi, di sini adalah simulation area. Kemudian adalah download. Download adalah untuk memuat turun atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikro pengawal. Di sini adalah download. Seterusnya adalah block palette. Block palette adalah untuk atur cara yang disusun dalam bentuk blok. Di sini adalah block palette.
Dan akhir sekali adalah script area. Script area adalah ruang blok atau cara yang boleh digabungkan menjadi satu arahan lengkap. Di sini adalah script area. Jadi, mari cikgu tunjukkan satu contoh bagaimana kita ingin membuat atur cara menggunakan perisian MacCode. Jadi, jika kamu dapat lihat, di sini adalah papan makro pengawal yang akan kita gunakan, iaitu microbit. Jadi, kita ambil mana-mana blok. Contoh, cikgu ambil blok LED. Cikgu ambil yang pertama ini, plot X nilai kosong, Y nilai kosong. Cikgu tarik keluar, cikgu letakkan dekat forever. Jadi, di sini kamu dapat lihat ada lampu LED yang menyala. Tadi tiada lampu LED yang menyala, sekarang ada lampu LED yang menyala. Mari cikgu tambah pula satu lagi lampu LED. Cikgu ulang langkah yang sama dekat blok LED. Cikgu ambil yang pertama ini, plot X nilai kosong, Y nilai kosong. Cikgu tarik keluar, cikgu letakkan di bawah blok yang pertama tadi. Cikgu tukar nilai X kepada 1 dan nilai Y kepada 1. Kemudian kamu dapat lihat ada dua lampu LED yang menyala kerana kita meletakkan dua blok dekat sini. Ini adalah atur cara kita. Jadi, itulah contoh bagaimana kita membuat atur cara dalam perisian MacCode. Kita akan buat lebih banyak lagi pada masa akan datang. Seterusnya, apa yang kita perlu tahu adalah kategori umum blok asas aplikasi perisian berasaskan grafik. Di mana yang pertama adalah kontrol, iaitu menyenaraikan asas struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan. Seterusnya adalah event, iaitu menyenaraikan perbuatan seperti mula, goncang atau tekan suis mengikut jenis papan makro pengawal yang digunakan. Seterusnya adalah pin, iaitu menyenaraikan kawalan pada pin papan makro pengawal untuk melakukan sesuatu arahan. Dan yang terakhir adalah operator, iaitu mengandungi arahan operasi matematik dan gate logik seperti AND, OR dan NOT. Jadi, blok-blok daripada kategori ini yang banyak akan kita gunakan untuk membuat atur cara. Baiklah, seterusnya adalah perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Mari kita mengenal pula apakah perkakasan yang akan digunakan untuk projek pengatur caraan kita nanti. Pertama adalah papan makro pengawal. Fungsinya adalah untuk mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Seterusnya adalah perintah tetap. Fungsinya adalah mengehadkan arus elektrik. Seterusnya adalah LED. Fungsinya mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Seterusnya adalah pembaz. Fungsinya mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi. Seterusnya papan reka. Fungsinya membuat sambungan litar pada komponen elektrik. Seterusnya adalah motor servo. Fungsinya membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah. Seterusnya adalah wayar klip buaya. Fungsinya menyambungkan litar dari papan makro pengawal ke perkakasan lain. Seterusnya adalah kabel USB.
Fungsinya memuat turun atau cara ke papan mikro pengawal. Dan yang terakhir adalah pemegang bateri. Fungsinya menyambung kuasa bateri ke papan mikro pengawal dan perkakasan lain. Itulah senarai perkakasan yang akan digunakan untuk projek pengatur caraan. Sampai sini sahaja pembelajaran kita. Jadi cikgu harap kamu dapatlah mengenal fitur-fitur yang ada pada antaramuka perisian pengatur caraan kita, iaitu perisian MacCode, dan juga kamu juga dapat mengenal perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Jadi bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit latihan secara bersama-sama. Baiklah, ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pengatur caraan. Jadi kamu boleh salin soalan-soalan ini pada buku tulis RBT kamu. Jadi mari kita mula menjawab soalan-soalan ini secara bersama-sama. Arahan, jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, nyatakan dua fitur yang terdapat pada antaramuka perisian pengatur caraan. Apakah dua fitur yang terdapat pada antaramuka perisian pengatur caraan? Ada cikgu terangkan tadi. Mari kita lihat. Baiklah, ini. Terdapat 4 fitur yang ada pada antaramuka perisian pengatur caraan. Yang pertama adalah simulation area. Yang kedua adalah download. Yang ketiga adalah block palette. Dan yang keempat adalah script area. Jadi soalan nak 2 sahaja. Jadi kita ambil simulation area dan juga block palette. Mari kita tulis jawapan kita. Jawapan pertama adalah simulation area. Dan jawapan yang kedua adalah block palette. Baiklah, selesai sudah soalan yang pertama, iaitu nyatakan dua fitur yang terdapat pada antaramuka perisian pengatur caraan, di mana jawapannya adalah simulation area dan juga block palette. Maka selesai sudah soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah nyatakan dua perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Apakah dua perkakasan untuk perisian pengatur caraan? Ada cikgu terangkan tadi dalam pembelajaran kita. Mari kita lihat. Ini adalah perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Soalan nak 2, jadi kita ambil dua perkakasan ini, iaitu papan mikro pengawal dan juga perintah tetap. Mari kita tulis jawapan kita. Jawapan yang pertama adalah papan mikro pengawal. Dan jawapan yang kedua adalah perintah tetap. Selesai sudah soalan yang kedua, iaitu nyatakan dua perkakasan untuk perisian pengatur caraan, di mana jawapannya adalah papan mikro pengawal dan perintah tetap. Selesai sudah soalan nombor 2. Jadi mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga, iaitu nyatakan fungsi bagi perkakasan berikut. Yang pertama, papan mikro pengawal, dan yang kedua adalah LED. Cikgu juga ada menerangkan fungsi bagi perkakasan seperti papan mikro pengawal dan juga LED semasa pembelajaran kita tadi. Mari kita lihat. Ini adalah papan mikro pengawal. Fungsinya adalah untuk mengawal peranti elektronik
berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Mari kita tulis jawapan kita. Baiklah, jawapan untuk papan mikro pengawal adalah mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Okey, selesai untuk yang pertama. Kita pergi pula yang kedua, iaitu apakah fungsi LED. Ada juga cikgu terangkan dalam pembelajaran kita tadi. Mari kita lihat. Ini adalah fungsi LED. Fungsi LED adalah mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Mari kita tulis jawapan kita. Fungsi LED adalah mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Jadi selesai sudah yang kedua, iaitu LED berfungsi untuk mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Selesai sudah soalan yang ketiga, iaitu nyatakan fungsi bagi perkakasan berikut, di mana yang pertama adalah papan mikro pengawal, di mana jawapannya adalah mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output. Dan yang kedua adalah LED, di mana jawapannya adalah mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya. Jadi maka dengan itu selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua dapatlah mengenal fitur-fitur yang ada pada antarmuka perisian pengatur caraan yang kita gunakan, iaitu perisian MacCode, dan juga kamu juga dapat mengenal perkakasan untuk perisian pengatur caraan. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.